الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh ahli dan kuasa masjid yang dikasihi muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi umur yang panjang kepada kita, memberi kesihatan yang baik kepada kita untuk kita menjalani kehidupan di atas muka bumi, melakukan ibadah seharian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan kita di hari akhirat nanti. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi tajuk berkaitan dengan amalan-amalan yang soleh. Seperti biasa, kita tengok kepada sedikit peringatan ataupun tazkirah untuk diri kita. Dia kata di sini, ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalan dia. Maknanya semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik. Orang yang panjang umur dia dipenuhi dengan kebaikan. Itulah orang yang dikatakan orang yang terbaik. Li'anna al-insan, kerana manusia, kullama tala umruhu fi ta'atillahi zada qurban ila Allah wa zada rif'atan fil akhirah. Kerana manusia ini setiap kali umur dia semakin panjang dan diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendaki dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapat ketinggian di hari akhirat. Maknanya kedudukan yang tinggi di hari akhirat kerana dia seorang yang beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma tulul umri fa innahu min Allah. Adapun umur yang panjang itu adalah urusan Allah. Tidak ada siapa yang tahu, tidak ada siapa yang boleh berusaha untuk memanjangkan umur. Tak ada. Kan, fa iza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan. Siapa yang iza jaa ajaluhum, apabila sampai ajal mereka, la yastaghfiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Maknanya tidak akan terlewat dan tidak akan terkemudian. Maknanya apabila sampai umur sahaja, sampai masa sahaja, sampai ajal sahaja, seseorang itu akan matilah dia. Tidak ada siapa yang boleh nak berusaha untuk nak panjangkan lagi umur. Katakanlah orang tu ditetapkan umur 67, tak mungkin menjadi 70. Katakan orang tu umur yang ditetapkan adalah 75, tak mungkin akan menjadi 80. Maknanya sampai masa memang mati. Walaysa lil insan fihi tasarruf. Tidak ada manusia tak boleh nak tasarruf. Manusia tidak boleh nak menentukan, tidak boleh nak berusaha untuk nak memanjangkan umur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-a'mara biyadillahi azza wa jalla. Kerana panjang umur ni, pendek umur ke panjang umur ke, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok ada orang mati yang mati ketika mana kecil, mati remaja, mati umur 30-an, mati umur 40-an, kan, dan sebagainya. Wa amma husnul amal, adapun umur yang baik, adapun amal yang baik, fa inna bi imkanil insan ay yuhsina amalah. Itu adalah manusia dia boleh usaha amal yang baik. Dia nak datang belajar, itu usaha dia.
dia nak datang sembahyang berjamaah, itu usaha dia. Dia nak bangun qiyamul lail, itu usaha dia. Dia nak bersedekah, itu usaha dia. Maknanya amal yang baik itu manusia boleh berusaha. Lianna Allah Ta'ala ja'ala lahu aqlan wa anzala al-kitaba wa arsala ar-rusula. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada manusia ini akal, dan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, dan Allah Ta'ala mengutuskan para rasul. Jadi dengan berpandukan kepada Al-Quran, berpandukan kepada ajaran rasul, menggunakan akal, maka manusia boleh mencari jalan hidayah, kan? Muslim dan muslimat sekalian, kalaulah manusia ni man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umur dia dan baik pula amalan dia, merupakan orang yang terbaik. Bermakna orang yang paling jahat siapa? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umur dia tetapi diisi dengan benda jahat. Itu orang yang paling buruk. Okay, muslim dan muslimat sekalian, sekarang kita masuk pada tajuk kita berkaitan dengan apakah contoh-contoh kepada amalan soleh. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, min al-a'malis salihah, di antara amalan-amalan soleh adalah tilawatul Quranil Karim wa tadabbur ma'anihi, membaca Al-Quran dan memahami makna dia. Jadi orang yang baca Quran tak faham makna, tak sama dengan pahala orang yang baca Quran dan faham makna dia. Sebab itulah kalau kita tengok, kita baca bahasa Inggeris kan, boleh baca bahasa Inggeris, tapi nak cerita pada orang apa kandungan dia, kadang-kadang orang tak belajar bahasa Inggeris kan, tak tahu kan. Begitulah juga Al-Quran. Jadi kalau kita sepatutnya kalau kita belajar Quran, sebaik-baiknya kita memahami apa isi kandungan Al-Quran untuk kita nak tadabbur makna dia. Sebab tu Al-Quran ini dia kena baca pada setiap hari, dan dia kena tahu dari segi adab-adab dia kan. Katakanlah orang tengah mengajar, kita baca Quran, bagus ke tidak? Tak bagus kan. Orang mengajar, kita dah baca Quran, tak bagus kan. Jadi bacalah Al-Quran pada waktu-waktu dia. Ataupun orang tengah azan, kita baca Quran pun tak bagus. Orang tengah sembahyang berjamaah, kita tak, tapi kita pergi baca Quran di belakang pun tak bagus. Betul, dia kena ada ilmu kan. Dan orang tidak ada ilmu, bagi dia tak apa, asalkan baca Quran. Jangan, maknanya ketika mana waktu belajar, belajarlah. Ketika mana waktu sembahyang, sembahyanglah. Ketika mana waktu ibadah lain lah kan. Maknanya ada waktu-waktu dia. Tilawatul Quranil Karim wa tadabbur ma'anihi lahu ajrun azim indallahi subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran dan mentadabbur makna dia mempunyai ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana satu huruf sahaja mendapat satu kebaikan digandakan 10 kali. Kan, 2 huruf sahaja mendapat 20 digandakan menjadi 20. 3 huruf sahaja digandakan menjadi 30, dan begitulah juga ayat. Jadi Al-Quran mempunyai 6,200 ayat lebih. Bayangkanlah satu huruf tu mendapat satu ganjaran pahala digandakan menjadi 10. Mana besarnya orang yang membaca Al-Quran dari segi pahalanya. Muslimin dan muslimat sekalian, minal a'malis salihah, di antara amalan-amalan soleh adalah ifsya'us salam wal ibtida'u bihi, memberi salam dan memulakannya. Di ifsya'is salam ala man 'arafa al-'abdu wa man lam ya'rif ajrun 'azim. Memberi salam kepada siapa yang kita kenal dan orang kita tak kenal mempunyai ganjaran yang besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita orang Melayu ni, kalau kita jumpa orang yang kenal, biasa kita bagi salam kan. Kita jumpa orang tak kenal, malu nak bagi salam. Aku tak kenal pun kamu kan. Tapi kalau kita tahu orang Arab, memang kenal ke tak kenal ke, memang dia mengamalkan seperti ini. Maknanya dia akan memberi salam sama ada kita kenal apa tidak. Itu yang terbaik kan. Mana kita jumpa kawan-kawan, kita bagi salam. Kita jumpa orang-orang yang kita tak kenal pun kita bagi salam. Jadi memberi salam itu dikatakan sebagai ibadah ataupun amalan soleh yang perlu kita lakukan. Minal a'malus salihah, di antara amalan-amalan soleh juga adalah iyadatul marid, menziarahi orang yang sakit. Kita tahu kaum kita sakit, kita pergi ziarah dia. Jiran kita sakit, kita ziarah dia. Kaum kerabat kita sakit, kita pergi ziarah dia. Min abrazil a'malis salihati wa ahammiha ay ya'udal muslimu akhahul muslim fi maradihi. Di antara amalan soleh yang paling jelas dan yang terpenting
adalah seseorang itu menziarahi saudara seagamanya yang sakit. Sama ada kita kenal ke, kita tak kenal ke, apatah lagi dia mempunyai jiran kepada kita kan. Maknanya kita kena ziarah. Dan ziarah itu merupakan ibadah dan merupakan amalan soleh. Di hari akhirat kita dapat amal soleh tadi kita akan dapat pungut di hari akhirat. Minal a'malis salihah, di antara amalan salih juga adalah al-ihsanu ilal jar was-sabru ala azahu, berbuat baik kepada jiran dan bersabar di atas kerana dia. Maknanya kita ada jiran, kita masak, kita bagi makanan pada dia. Sekali-sekala kita hulurkan buah-buah untuk dia. Sekali-sekala kalau dia miskin, kita bagikan duit untuk dia. Maknanya kita bagi nasihat untuk dia dan sebagainya. Wasabru ala azahu, dan kita sabar terhadap kerana dia. Kadang-kadang jiran kita ni satu hal, dia tidak dia tidak hormat kita, dia fitnah kita, dia sakiti hati kita, kita kena sabar kan. Jadi Nabi kata wa ahsin ila man asaa ilaika, buatlah baik kepada mereka yang buat jahat kepada kamu, sekalipun mereka tu menyakiti hati kita, tapi kita berbuat baik kepada mereka. Jadi kalau orang tanya pada kita lah, kalau kita memaafkan orang yang menyakiti hati kita, adakah kita mendapat kerugian ataupun keuntungan? Katakanlah dia tu buat benda tak baik pada kita kan, tapi kita ni walaupun dia tak minta maaf, kita memaafkan dia. Sebelum kita tidur ni, aku maafkan semua orang, termasuk dia metuh yang memang selalu sakiti hati aku. Adakah kita mendapat kerugian dengan kita memaafkan dia? Tak. Bahkan kita akan mendapat ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya Nabi kata, lam yadkhul al-jannata qati'u rahmin, la yadkhula al-jannata qati'u rahmin, atau kama qala. Maknanya orang yang memutuskan silaturahim tidak akan boleh masuk syurga kan. Jadi maknanya walaupun dia buat jahat pada kita, dia buat sakiti hati kita, dia memang fitnah kita dan sebagainya, kita maaf je lah. Dan kita memaafkan itu dipanggil orang yang terbaik kan, wal afina anin nas. Sebab itulah ulama kata di antara pintu syurga bernama babul afin, pintu orang-orang yang memaafkan orang lain. Jadi kalau kita nak masuk ke syurga, kita kena bersedia memaafkan orang lain, dan kita tidak ada seorang pun yang kita musuhi. Tak ada kan. Boleh minal a'mali allati yanalu biha al-'abdu mahabbatallahi subhanahu wa ta'ala wa yanalu ridwanahu as-sabru 'ala aza jarihi wal ihsanu ilaihi. Di antara amalan soleh yang perlu dilakukan oleh seorang hamba untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sabar terhadap kerana jiran dan berbuat baik kepada mereka. Jadi kita jangan ada dalam diri kita ni orang yang kita musuhi. Tak ada kan, kecuali orang tu memang musuh kepada Islam, tu lain cerita lah kan. Tapi kalau dia tu setakat sebagai saya kata tadi, maknanya dia menyakiti hati kita, kita maaf je lah kan. Dia tidak memberi apa-apa pun kemudaratan kepada kita. Okay, minal a'malis salihah, di antara amalan soleh adalah imatatul aza anit tariqah, membuang benda yang menghalang daripada jalanan. Katakanlah kita lalu jalan tu ada duri kan, dia menyebabkan menyusahkan orang ramai, kita buang tu dipanggil amalan soleh. Ada pernah viral dalam video kan, ada seorang pakcik tu, dia naik motosikal, tiba-tiba di atas jalan tu penuh dengan kaca. Dia berhenti motosikal dia dan dia pun kaca dibuang kan, itu dipanggil amal soleh kan. Li imatatil azza an tariqin nas ajrun azim. Kita buat benda-benda macam itu tu, kita buat benda-benda yang menyusahkan orang di tengah jalan tadi, kita buang, maka dia akan mendapat satu ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min zahri al-qalbi min zahri at-tariq kanat tu'zil muslimin. Nabi kata, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min zahri at-tariq. Maknanya ada seorang lelaki itu, dia bersenang-lenang dalam syurga. Benda yang dia buat hanyalah dia membuang sebatang pokok yang dia potong kerana pokok tadi menghalang laluan, kan dia buang kan. Jadi dengan kebaikan dia buat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan kepada dia
syurga kan. Itulah maknanya pentingnya kita melakukan amal soleh kan. Tak kira lah amal mana pun yang perlu kita buat, kita buat. Mungkin dengan sebab itu kita dimasukkan ke dalam syurga kan. Minal a'malis salihah, di antara amalan soleh juga adalah musa'adatu zauji bi zaujatihi. Seorang suami membantu kerja rumah seorang isteri kan, dibantu kerja rumah. La budda an ya'lama az-zawju annahu bi musa'adatihi li zaujatihi fi syu'unil baiti lahu ajrun azim. Seorang suami dia kena tahu bahawa dia menolong isteri dia melakukan kerja rumah mempunyai satu ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Suami tolong masak, suami tolong basuh, suami tolong lipat baju, suami tolong lipat baju kan, basuh baju, gosok baju, tolong kemaskan bilik, tolong nyapu, tolong picik-picikkan isteri kan. Maknanya apa-apa sahaja yang dia buat membantu isteri dia, maka dinamakan sebagai amalan soleh juga. Wa yaziduhu zalika ihtiraman wa taqdiran wa hubban min janibi zaujati. Jadi suami yang bersikap macam itu tadi akan menambahkan lagi kasih sayang antara suami isteri, dan isteri dia memang hormat pada dia, puji dia, kasih dia, sayang dia kerana suami yang baik. Itu akan menambahkan lagi kasih sayang. Walaqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-musla wal qudwata ma'a ahli fi baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang terbaik dari segi qudwah. Dari segi qudwah, macam mana Nabi ini menolong isteri dia. Faqad su'ilat Aisyah radhiyallahu anha, satu hari Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti?" Aisyah ditanya apakah yang dilakukan oleh Nabi semasa Nabi berada di rumah. Faqalat, Aisyah berkata, "Kana yakunu fi mihnati ahli, ta'ni khidmati ahli." Aisyah berkata Nabi ni suka menolong isteri dia buat kerja rumah. Tak tahu saja kan. Fa iza hadaratis salatu kharaja ila salah. Apabila sampai waktu sembahyang, maka Nabi pun pergi sembahyang di masjid. Maknanya ketika di rumah ni memang Nabi seorang yang terbaik menolong isteri melakukan kerja rumah. Okey kan. Wa minal a'malis salihah, di antara amalan soleh juga adalah idkhalus surur fi qalbi zauj. Seorang isteri melayani suami. Ala zaujati an takuna fi ajmali mazharin lada audati zaujiha min al-amal. Dia kata sebagai seorang isteri ni, dia kena berpakaian kemas, berwangi-wangian, berpakaian yang bermakeup untuk suami dia. Terutama dia kata ketika mana suami balik daripada kerja, kan suami daripada pagi kan bekerja, pukul 5 baru balik, pukul 6 baru sampai rumah kan. Jadi isteri tadi sambut kepulangan suami dengan pakaian kemas, harum, cantik, comel kan. Itu juga dikatakan sebagai amalan soleh kan. Apatah lagi isteri tadi wa'ai layan suami dan wa an tastaqbilahu bi ibtisamatin musyriqatin tunsihil ta'ba, dan isteri tadi menyambut suami dia dengan senyuman. Senyum kan orang balik dah kan, maknanya dengan senyuman, dengan kemahnya, dengan wanginya, dengan gembiranya, menyebabkan suami tadi hilang rasa penat bekerja sehari. Betul kan? Fal mazharun nazif, diri isteri yang begitu kemas, cantik, lawa, bersih tadi, wal murattab, dan kemas tadi, yusahimu bisyaklin kabir fi idkhalis surur wal bahja ila qalbi zawjiha, menyebabkan suami dia tadi akan rasa seronok, akan rasa gembira, akan rasa happy, akan rasa bahagia. Ba'da naharin tawilin min al-amali syaq, maknanya sepanjang hari dia bekerja tadi, tengok sahaja isteri macam itu tadi, hilang rasa penat. Walaha fi zalika ajrun azim. Isteri yang buat sebegitu rupa, yang melayani suami begitu rupa, akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dinamakan juga sebagai amalan yang soleh. Boleh kan? Maknanya nak amalan soleh ni bukannya payah pun kan. Sebab tu Allah Taala kata apa? Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah.
benda yang baik yang kita buat, walaupun sebesar debu, sebesar zarah, sebesar atom tu kan, itu pun dikira sebagai amalan soleh juga kan. Betul lah, kalau kita faham makna dia, kita nak tidur pun dapat amal soleh, kita duduk mana pun dapat amalan soleh, kita layan isteri pun dapat amalan soleh, isteri layan suami pun dapat amalan soleh. Jadi amalan soleh ini maknanya setiap pergerakan kita akan dapat amalan soleh, dengan syarat kita tahu kan. Kalau kita tak tahu juga tak dapat juga kan. Okey, minal a'malis salihah, di antara amalan soleh juga adalah birrul walidaini, berbakti kepada ibu bapa. Birrul walidaini ba'da wafatihima bikasratid du'a, berbakti kepada ibu bapa selepas kematian mereka berdua adalah dengan banyak berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah saya, ampunkanlah kedua ibu bapa saya. Setiap kali kita sembahyang 5 kali sehari semalam. Bayangkan kalau kita ni mati nanti, kita ada 7 orang anak, ketujuh-tujuhnya mendoakan kebaikan untuk kita. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita arahkan setiap anak kita ni supaya mereka semua sekali selepas sahaja sembahyang tolong doakan untuk ayah selepas ayah mati nanti. Maknanya benda yang doa tadi sampai kepada kita. Dia orang yang telah mati ni, setuan sekalian, dia tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak di rumah kan. Sebab itulah kalau kita pergi ziarah kawan-kawan ayah kita semasa mereka hidup, dia ada kawan rapat kan. Mak kita masih dia hidup, ada kawan rapat kan. Kita pergi ziarah kawan rapat dia tu kan, walaupun dia telah mati kan, ayah dan mak kita telah mati tu tahu dan gembira. Dan kita pergi ziarah tu, kita dapat amalan soleh kan. Dan ayah dan mak dan kita dalam kubur tu happy sangat. Maknanya cara kita nak berbakti kepada mereka. Was-sadaqatu anhuma bin niyyati an walidika wa an walidatika jami'an wa an nafsika ma'ahuma kazalika. Dan di antara benda yang cara kita nak berbakti kepada mereka juga adalah dengan kita bersedekah. Kan lepas maghrib kan dah tabung kan, kita masukkan RM3 kan, RM5, RM10 kan. Kita pun niat, inilah sedekah saya, ibu saya dan bapa saya. Sebaik sahaja kita masukkan duit dalam tabung tadi, ibu dan ayah kita dalam kubur tu gembira sangat sebab mendapat pahala tambahan. Itu penting kita faham bahawa kita ni ajar macam tu lah kepada anak-anak kita, macam mana nak berbakti kepada kita selepas kita mati. Maknanya setiap kali kita sedekah tu niat, inilah sedekah saya, ibu saya dan ayah saya. Direct tiga lalu, saya, ibu dan ayah saya dan isteri saya. Kan orang dah tak ada isteri kan. Niat je lah. Jadi itulah ulama kata setiap kebaikan yang kita lakukan, yang kita niatkan untuk orang yang mati, maka pahalanya sampai kepada mereka. Sama ada kita ni sedekah ke, kita puasa ke, kita doa ke, kita apa-apa je, kita niat saja untuk mereka, maka sampai kepada mereka. Okey, wa minal a'malis salihah, di antara amalan-amalan soleh juga adalah hudur majalisil ilmi, menghadiri kuliah-kuliah agama. Ini dikatakan sebagai amalan soleh. Inna sayra fi tariqil ilmi nafi' ya'udu ala sahibihi bil adidi min al-fawaid. Sesungguhnya berada dalam majlis ilmu yang berguna, majlis ilmu agama lah ya, kebaikan tadi akan kembali kepada pempunya badan. Tuan-tuan sekalian kan, duduk dalam majlis ilmu, apa tuan-tuan dapat? Yang pertama ilmu kan, yang kedua pahala, yang ketiga keberkatan, yang keempat pengampunan daripada malaikat. Jadi maknanya berada dalam majlis ilmu ni adalah satu amalan yang soleh. Berada dalam majlis ilmu adalah amalan soleh yang akan memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Dunia kita dapat ilmu, akhirat kita dapat syurga. Faqad asyara an-nabiy alaihi salatu wassalam ila zalika biqaulih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, siapa yang berada dalam satu jalan padanya ada belajar ilmu agama kan, salakallahu bihi tariqan min turqil jannah, Allah Taala akan salurkan kepada dia satu jalan daripada jalan-jalan ke syurga. Maknanya nak ke syurga ni dia kena ada jalan, dan jalan ke syurga adalah dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, macam mana?
Contoh kata di sini, li'ada is-salati tahtaju ila ilmin. Nak semaya, dia kena ada ilmu. Kalau orang tu tak belajar semaya, nak semaya sah macam mana? Kan? Tak belajar sembahyang, macam ni nak sembahyang. Li'ada il-haji wal umrati tahtaju ila ilmin. Untuk menunaikan haji, nak pergi haji 40 hari kan di sana kan, dia kena ada ilmu, apa dia kena buat. Nak tunaikan umrah, dia kena ada ilmu, apa dia kena buat kan. Tapi kalau dia tak belajar ke satu tentang haji, macam mana dia nak tunaikan haji? Kalau dia tak belajar ke satu tentang umrah, macam mana dia nak buat umrah? Li sitril aurati tahtaju ila ilmin. Nak tutup aurat kan, ramai dia kata, kalau kita tengok pada wanita pada hari ini kan, dia bagi dia kan asalkan bertudung, dia kira menutup aurat. Tak, menutup aurat ni ada syarat-syarat dia, kena belajar kan. Menutup aurat ni dia ada syarat-syarat dia. Jadi kalau orang tu nak menutup aurat, ada seorang penyanyi tu kan, Indonesia tak salah saya, selama ini dia anggap selama ini dia anggap tak ada gapo-gapo, dia jahil, dia kata. Lepas tu lepas dia belajar, rupa-rupanya menutup aurat ni gini, barulah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berubahlah pakaian dia. Bahkan setengah orang kan asalkan ditutup badan dia walaupun ketat kan, asalkan pakai tudung kan, itu bukan menutup aurat. Jadi maknanya menutup aurat itu perlu kepada ilmu. Al-ilmu tariqun ilal jannati. Dan ilmu itu adalah jalan ke syurga. Maknanya kalau orang tu tak belajar agama, macam mana dia nak dapat ilmu? Maka dia kena sentiasa belajar. Jadi belajar ilmu agama itu adalah satu kewajipan kepada kita sebagai seorang Muslim. Al-muslimul ladzi wazaba ala huduri majalisil ilmi yash'uru bihalati man ridha was sa'adah. Orang Islam yang sentiasa berada dalam majlis ilmu. Kan kita ni setiap malam ada kuliah maghrib kan, datang je. Dan setiap pagi Jumaat dan Sabtu ada kuliah subuhan, datang je. Jadi orang yang datang ke kuliah ni, dia tak sama dengan orang tak datang ke kuliah. Sebab bila datang ke kuliah, dia ada penambahan ilmunya, rasa bahagianya, rasa rasa keberkatannya kan. Li'annahu wajada fihi mubtagha, sebab dia telah capai matlamat dia kan. Sebab Allah Ta'ala suruh kita belajar ilmu. Min sima'i mau'izatin. Kita datang ke kuliah seperti ini, kita dapat peringatan kan. Wala sawfa yastamiru fi muzahamatil ulama. Dan dia akan sentiasa, orang panggil apa, gelewak, bahasa Kelantan gelewak kan, gelewak dengan ulama. Orang-orang ulama ni maksudnya orang-orang berilmu lah. Sebab itulah Nabi kata al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dihimpunkan di hari akhirat bersama dengan orang-orang yang dia kasihi. Kalau atas dunia ni dia duduk gelewak, bahasa Kelantan ya, dia duduk gelewak dengan orang yang sentiasa belajar ilmu, orang baik-baik, maka di hari akhirat pun dia akan dihimpunkan dengan orang yang baik-baik. Roh dia tadi atas dunia ni duduk gelewak dengan orang jahat, maka mati nanti dia akan dihimpunkan bersama dengan orang-orang yang jahat juga. Jadi kalau kita nak supaya kita dihimpunkan bersama dengan orang-orang yang baik-baik, maka kita kena sentiasa menggelewakkan diri kan, menggelewakkan diri dengan orang-orang yang baik-baik. Barulah kita akan dihimpunkan di hari akhirat dengan orang-orang yang baik-baik juga. Jadi di antara untuk kita nak roh kita nanti untuk dihimpunkan bersama baik-baik adalah dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini, di mana kita semuanya adalah orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang baik-baik kan. Muslimin dan muslimat sekalian, di antara amalan soleh juga adalah kasratus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan selawat ke atas Nabi, iaitulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kalau di luar sembahyang kita boleh sebut Sayyidina, makna dia penghulu segala makhluk. Kita mentakzimkan, kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sembahyang macam mana? Sebut ke tidak dalam sembahyang? Kan kita baca tahiyat kan, Allahumma salli ala Muhammad ke ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Ya. Okey, dia kalau ikut yang original, tak ada Sayyidina kan, sebab Nabi pun tak sebut kan. Jadi itulah yang ori. Kalau sebut juga macam mana? Kalau sebut juga ada setengah ulama lah mengatakan bahawa
tak apa. Tapi bagi kita, bagi saya lah, saya pilih dalam sembahyang tak payah sebut lah. Tapi kalau sebut juga tak apa, taklah membatalkan, tidaklah kata. Tapi nak yang terbaiknya tak payah sebut kan, Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang ori daripada Nabi kan. Tapi luar sembahyang kita sebut lah ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi Nabi SAW bersabda, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang selawat ke atasku sekali selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah bersalawat ke atasnya 10 kali. Apa maksud Allah Ta'ala bersalawat ke atasnya? Allah bersalawat ke atas kita dengan makna Allah memberi kebaikan 10 kali. Kita baca sekali je, Allah Ta'ala gandakan 10. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa huttat anhu 10 khati'at, digugurkan 10 dosa. Wa rufi'at lahu 10 darajat, dan dinaikkan kita ni 10 darjat. Maknanya pentingnya kita berselawat sebelum tidur kan, tak kira bila-bila masa kan. Perbanyakkan selawat ke atas Nabi, di mana orang yang berselawat ke atas Nabi SAW akan digandakan keberkatan 10, akan dibuang dosa 10, akan diangkat darjat 10 sekali salawat. Itulah kita kena perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Fasaidu man lazama as-salata 'ala nabi, orang yang berjaya, orang yang bahagia, orang yang faham, dia akan sentiasa berselawat ke atas Nabi SAW. Fahiya masdarun li ziyadatil hasanati allati tuskilul mizan, dia merupakan asas kepada penambahan kebaikan ketika mana kita ditimbang amal kita di hari akhirat. Kita tuan sekalian, orang yang berhutang tiba-tiba mati, macam mana keadaan dia? Roh dia tu macam mana? Nabi kata mu'allaqatun, roh orang-orang yang berhutang, dia tak bayar hutang, roh dia terlekat, tak boleh naik ke atas. Na'udzubillah lah kan, siapa-siapa ada hutang tu boleh bayar ya. Okey, kecuali dijelaskan hutang tadi. Sebab itulah kalau kita ada hutang, beritahu kepada anak-anak, hutang ayah gini, tolong bayarkan sekiranya ayah mati. Maknanya sebelum kita mati, selepas kita mati, dan sebelum pembahagian harta pusaka, harta yang kita ada tu wajib dijelaskan hutang dahulu. Sekiranya dijelaskan hutang, maka barulah huruf tadi bereslah. Kalau tidak, dia terlekat, tak boleh naik. Itu bahayanya orang yang berhutang. Tapi kalau sekiranya dia berhutang tapi tak mampu nak bayar, memang dia miskin betul-betul, macam mana nak buat? Kalau sekiranya adalah saudara mara kita yang miskin, memang dia banyak hutang, dan kita ni memang banyak harta, kita tolong jelaskan, itu memang kita terbaiklah. Tapi kalau sekiranya tidak ada orang yang tolong membayar hutang dia memang tak mampu nak bayar hutang, maka adalah di sana hadis yang menjelaskan bahawa hutang seorang yang miskin sangat, tak mampu nak bayar, tapi dia ada niat nak bayar, dia ada niat nak bayar, bukan dia tak ada niat. Dia hutang tu maknanya dia ada niat nak bayar kan, tiba-tiba tak mampu kan, sehingga dia mati, maka kebaikan dia tu akan dapat akan dapat menyelesaikan hutang tadi. Sebab tu untuk mendapat kebaikan tadi, kena perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Perbanyakkan selawat. Jadi ketika mana berlakunya hari kegawatan, kita perlu kepada pahala yang banyak. Jadi pahala yang banyak ini dihasilkan bila ketika kita berada dalam muka bumi ini dan perbanyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di antaranya adalah kita nak selesaikan hutangnya. Kalau kita ni memang kita tak mampu nak bayar, kita dah ada niat, tapi tiba-tiba kita mati, mudah-mudahan kita akan diselesaikan dengan pahala yang banyak. Wa takfiriz dzunub, dan menghapuskan dosa. Wa rafi'id darajat fil jannah, dan orang yang mendapat kedudukan tinggi di syurga. Dan akhir sekali, as-salatu 'alan nabi sababun fil qurba minan nabi. Orang yang sentiasa bersalawat ke atas Nabi di hari akhirat, dia akan dapat duduk dekat dengan Nabi. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling hampir kepada aku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Jadi maknanya pada malam ini
banyak kita dapat ilmu kan berkaitan dengan amalan soleh. Segala kebaikan yang kita buat, kita akan dikatakan sebagai mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat pahala kita buat tadi tak bocor. Macam mana bocor? Apabila kita mengumpat, pahala kita bocor. Kita mengumpat, pahala kita bocor. Jadi insya-Allah kita akan ada satu tajuk berkaitan dengan bahaya mengumpat. Itu akan datang ya. Idza aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.